Apa bezanya parti yang berfaham demokratik dengan parti yang dulunya mereka ini sebahagian besarnya adalah berfaham komunis? Demokratik asasnya tidak sama langsung. Dia akan bertentangan dengan faham komunis. Ini asas. Kena faham betul-betul ni. Walaupun kena belajar ni, apa dia? Faham demokratik dengan faham komunis. Jauh. Demokratik mengambil kira suara-suara rakyat. Itu demokratik. Ya. Demokrasi hasil daripada faham demokrasi, pejuang itu mereka yang demokratik. Tapi kalau berfaham komunis ataupun sosialis, bawah sikit daripada komunis itu sosialis, dia adalah sebuah pemerintahan sentral. Katanya adil semua. Adil untuk semua. Itu faham komunis. Walaupun menurut Islam itu tidak ada. Fahaman Islam dia adalah berkait dengan meletakkan keadilan itu berdasarkan kepada keadaan. Maknanya adil itu bukan sama rata, bukan. Adil dalam pandangan Islam adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil dalam Islam. Sebab itu, ini asas ni, asas sangat. Kalau ada orang walaupun kata, oh DAP lah yang mengembangkan komunis dan sebagainya, asasnya pun dah tak kena. Faham demokratik adalah faham yang mengambil kira faham makna orang awam, orang rakyat umum. Itu faham yang asas. Ya. Orang Melayu dulu pun ramai komunis. Jangan ingat Cina saja, betul. Faham? Memang betul. Saya di kampung saya. Saya cerita sikit ya. Ini asas ni. Ini cerita asas. Saya di kampung saya. Tanyalah orang kampung Ulu Cepo ataupun dekat dengan Jelapang. Situ tempat orang selalu berkelah dulu. Ini saya ni dapat cerita genuine daripada tok saya. Tok saya namanya Imam Din. Dia cerita, masa era komunis dulu, ada sebahagian orang kampung tu yang menjadi tali barut kepada komunis. Tuan-tuan bayangkan. Orang Melayu. Orang Melayu. Kampung saya tahulah orang Melayu. Tuan-tuan bayangkan. Menjadi tali barut. Menjadi tali barut ni maknanya apa? Mereka supply informasi. Mereka bantu makanan. Mereka macam-macam mereka buat. Jadi maknanya, kerjasama itu adalah kerjasama yang dilakukan oleh orang Melayu. Walaupun bercanggah sekali dengan Islam. Bercanggah sekali dengan Islam. Islam tak terima tu. Jadi kalau nak meletakkan orang-orang Cina ni komunis, saya rasa tak kena. Ini memang out of the, orang kata apa, ini sangat-sangat tak masuk akal. Sangat-sangat tak masuk akal. Ya, tuan-tuan. Yang kita nak perkatakan sekarang ni ialah jangan generalisasikan. Oh, orang Melayu ni begini. Tak sama. Ada orang Melayu yang baik. Ingat kalau misalnya Najib perompak negara kita, takkan kita nak kata, oh semua orang Melayu ni macam Najib Razak, merompak wang negara. Logik atau tak logik? Tak logik lah. Sebab kita menentang Melayu macam kita ni, saudara-saudara semua ni ramai ni, adalah Melayu yang menentang kepada rompakan negara, wang negara, menentang rasuah, menentang segala bentuk penindasan. Itu orang Melayu. Takkan kita nak kata, oh orang Melayu semua berfikiran seperti itu. Ini saya kata tak masuk akal. Betul. Jadi, apapun komunis ialah pendatang di tanah air. Itu pun bukan macam itu. Sebab itu saya kata tadi, anda cuba nak memaksakan sesuatu kepada kita. Komunis ini adalah fahaman. Faham komunis. Faham komunis ini bukan hanya di China. Banyak negara-negara dulu berfaham komunis dan sosialis. Okey, kalau di negara Arab, termasuk juga Syria, termasuk juga Libya, termasuk juga Iraq, termasuk juga ada beberapa negara yang lain, mereka itu dekat kepada faham komunis dan blok sosialis.
semasa ada Soviet dulu, ya. Soviet Union itu adalah gabungan negara-negara yang berfaham sosialis. Ya. Kurang lebih sama, tapi dia tidaklah sekeras komunis. Ya. Jadi kalau anda mengatakan bahawa fahaman komunis ini hanya dari orang Cina, saya kata tak tepat. Kalau tidak, takkan ada beberapa tokoh-tokoh komunis, ya, dari orang Melayu. Syamsiah Fakir, ya, misalnya, yang orang di apa tu, di Perak tu, ada satu tempat, ya, itu maknanya ada orang Melayu, ya. Jadi ini realiti yang sepatutnya kita faham. Jadi saya nak balik sana tadi, supaya kita tak terlalu jauh membincangkan perkara petang ini, ialah kita nak melihat bagaimana kita ini memilih kenderaan. Matlamat kita nak bebaskan negara ini dari rasuah misalnya. Matlamat kita nak bebaskan negara ini dari salah laku, whatever salah laku lah, ya, yang bercanggah dengan sebuah negara yang maju. Kita nak melihat negara ini makmur. Kita tidak mau melihat negara ini bergaduh antara puak-puak sesama bangsa yang ada di sini, dengan terlalu mengambil kira kamilah yang mula-mula di Malaysia. Dan pengakuan-pengakuan seperti itu langsung memberi pula tekanan tanpa ada fikiran yang waras kepada bangsa-bangsa lain. Saya rasa ini tak boleh diterima. Kita nak bebaskan negara kita ini dari bentuk-bentuk ini. Macam semalam kita bincang soal tanah Melayu misalnya. Tanah Melayu yang digadai oleh siapa? Oleh orang Melayu. Pergi tengok di Langkawi, siapa yang menggadai tanah Melayu? Pergi tengok dekat Pulau Pinang, siapa yang menggadai tanah Melayu? Mereka bukan orang lain, mereka adalah bangsa kita. Mereka bercakap dalam bahasa kita. Mereka kalau solat kadang-kadang masjid bersama dengan kita. Tetapi apakah ini yang kita kata, oh, Melayu yang macam inilah yang saya nak sokong. Oh, Melayu yang macam inilah yang saya nak ini. Kita tak boleh terima Melayu yang macam ini. Walaupun kita orang Melayu, tapi Melayu yang macam ini, boleh terima tak Melayu yang khianat? Simple question. Negara dah bagus, dah elok dah. Tiba-tiba ada yang khianat, jatuh. Yang dipilih oleh rakyat tiba-tiba jatuh. Hari ini dah keluar pula satu statement yang saya katakan tadi, statement dari salah seorang 2-3 hari yang lepas mengatakan bahawa dia dengan beberapa orang lagi terlibat dalam menjatuhkan Pakatan Harapan. Dan di sana ada mengkaitkan dengan Tun Mahathir. Soal kita percaya tak percaya itu soal lain, ya. Tetapi ini didedahkan di Dewan Negara, diliput oleh media seluruh Malaysia. Jadi walaupun ada, saya kenal, bukan saya kenal baik, tetapi saya tahu Zahid Ma'arif ni, ya, saya kenal masa dia sama di PKR dulu, sebelum PKR PKN sama. Saya pernah berceramah, saya ingat lagi, saya berceramah dekat Kampung Cepoh sama dengan dia. Saya dari KL, dia pun dari KL. Tapi tengok, jumpa dekat sana. Ceramah sekali. Dululah, tahun 98, 99. Ya. Tiba-tiba dah jadi ini. Tengok-tengok. Dia bercerita kepada Parlimen mengatakan bahawa dia terlibat dengan beberapa orang lain mencatur untuk menjatuhkan Pakatan Harapan. Jadi tuan-tuan, siapa mereka ni sebenarnya? Lain-lain begitu. Dengan mengatakan bahawa, sebenarnya Tun Mahathir sangat gembira sebab sekarang ini Pakatan Harapan telah dijatuhkan dan mereka ini adalah juga, ya, di waktu yang sama menyekat Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri dan juga menyekat DAP untuk terus berkuasa di Malaysia. Ini diungkapkan di Dewan Negara oleh salah seorang senator namanya Zahid Ma'arif.